Okey, kita hari ni kita nak tengok bab 8 iaitu daya dan tekanan. Okey, yang ni second bab. Okey, bab kedua lah sebelum bab cahaya dan optik lah. Okey. Okey, dan dekat tajuk ni kita boleh tengok. Okey, kita akan belajar tiga prinsip iaitu dua prinsip iaitu prinsip Pascal dan juga prinsip Bernoulli. Okey. So, okey, yang pertama 8.1 kita nak tengok tekanan dalam bendalir. Okey, maksudnya dalam bendalir tu ialah cecair lah. Okey, tak semestinya air. Okey, boleh jadi juga minyak. Okey, kalau kata dia dah bentuk cecair tu nama dia bendalir. Okey. Konsep tekanan dalam bendalir dalam sesuatu sistem tertutup. Okey, kita ada satu botol. Okey, botol tu kita tutup. Okey, lepas tu kita sebelum tutup tu kita letak air dalam tu. Okey, lepas tu kita buat lubang kat dia. Okey. Jadi bila kita tutup saja, kita tak tekan dia. Okey, tiada tekanan tambahan dikenakan ke atas air. Maksudnya, okey, yang mana lubang yang dekat bawah tu, okey, lubang dekat bawah tu air dia pergi lagi jauh. Okey, kalau lubang yang dekat atas tu air dia keluar dekat. Okey, bila kita picit, okey, kita picit botol tu, okey, tekanan tambahan dikenakan ke atas air. Okey, jadi mana yang dekat bawah lagi pergi jauh. Okey, sistem tertutup merupakan suatu sistem fizikal di mana jirim tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut. Okey, sistem tertutup adalah okey macam ni lah. Okey, benda lain tak boleh masuk dah dalam tu. Air dari lubang paling bawah terpancut paling jauh berbanding dengan air dari lubang di bahagian atas disebabkan oleh tekanan dalam air. Okey, dalam air ada memang semula jadi ada tekanan. Okey, cuma tekanan tu kuat ataupun tekanan tu lemah. Okey, jika daya dikenakan ke atas permukaan air dengan memampatkan botol plastik bertutup, air dari setiap lubang akan terpancut lebih jauh dengan jarak tambahan yang sama. Okey, jadi kalau kita picit dia, okey, dia akan pergi lagi jauh. Okey, nampak dia start daripada X. Okey, bila kita picit dia, X tambah D. D itu adalah distance lah. Okey, ataupun jarak. Dia akan bertambah lagi jarak dia. Okey, itu maksudnya tekanan dalam bendalir dalam sistem tertutup. Okey, seterusnya kita nak masuk kepada prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal ni, okey, kalau kamu nak ingat, okey, nampak tak huruf P, Pascal. Okey, so P itu mewakili pressure. Okey, pressure tu maksudnya tekanan. Okey, kalau prinsip Pascal, dia cerita pasal tekanan, pressure, tekanan. Okey, prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada sesuatu bendalir, cecair atau gas dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalir tersebut dan ke semua arah. Okey, dia ada dua omboh A dan juga omboh B. Okey, dan dia mempunyai dua saiz. Okey, kalau A ni saiz dia kecil, okey, dekat B ni saiz dia besar. Okey, so walaupun kita nampak perbezaan saiz dekat sini, tapi tekanan dalam ni adalah sama. Dia adalah sistem tertutup. Okey, kamu kena faham lah. Walaupun dia punya saiz kat sini dengan kat sini berbeza, okey, tapi tekanan dalam ni adalah sama disebabkan oleh sistem tu tertutup. Okey, so prinsip Pascal dia kata tekanan dalam sistem tertutup adalah sama. Okey. Okay, seterusnya prinsip operasi sistem hidrolik. Okey, bisa tengok kan sistem hidrolik kan? Okey, prinsip asas dalam sistem hidrolik ialah pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Sistem hidrolik digunakan untuk membuat kerja berat seperti menghasilkan daya output yang besar untuk mengangkat beban yang berat. Okey, ni apa? Kren kan? Okey, kalau kren ni dia menggunakan sistem hidrolik. Okey, sistem hidrolik tu dia menggunakan sistem Pascal. Okey, berdasarkan tekanan. Dia bagi tekanan dalam bendalir tu sama untuk ke semua arah.
Okey, kita tengok macam mana operasi sistem hidrolik. Okey, sistem hidrolik terdiri daripada dua silinder beromboh dengan luas permukaan yang berlainan. Okey, yang ni luas omboh dia 2 cm persegi. Okey, yang ini adalah 100 cm persegi. Bendalur yang lazim digunakan ialah air atau minyak. Okey, dalam ni sama ada air ataupun minyak. Air atau minyak digunakan kerana tidak mempunyai bentuk tetap dan tidak boleh dimampatkan. Okey, maksudnya bila air ataupun minyak tu, kalau kita letak dalam bekas yang berbeza, dia akan mengambil bentuk bekas tersebut. Okey. Jadi bila dia tidak mempunyai bentuk yang tetap, jadi bila kita bubuh dalam ni, kita letak dalam ni, okey, kita senang untuk ni lah. Okey, dia tak ada bentuk, jadi senang untuk kita memindahkan tekanan. Okey, sebab tu bila kita tekan yang ni, okey, yang sini adalah daya. Okey, ini daya. Okey, yang ni adalah beban, benda yang kita nak angkat. Okey. Daya input dikenakan ke atas omboh kecil menghasilkan tekanan. Maksudnya kita tekan ke bawah. Okey, lepas tu pemindahan tekanan secara seragam melalui bendalur. Bila kita tekan, okey, tekanan kat sini tinggi. Okey, dia akan dipindahkan ke sini. Daya output yang besar dihasilkan pada omboh yang besar. Okey, jadi kamu kena faham bila saiz ataupun luas omboh ni kecil, dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Okey. Okey, jika saiz kecil, tekanan yang dihasilkan tinggi. Sebab apa? Sebab dia nak mengangkat benda yang berat. So, dia memerlukan tekanan yang tinggi dekat sini. Sebab itulah daya kita kena letak dekat bahagian luas permukaan yang kecil. Beban kita kena letak dekat luas permukaan yang besar. Okey. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Mengikut prinsip Pascal, tekanan yang dihasilkan oleh omboh kecil adalah sama dengan tekanan yang dihasilkan oleh omboh besar. Okey, yang ni dia punya formula dia. Okey, kamu boleh tengok muka surat, buku teks muka surat 224. Okey, jadi kalau kata ada soalan berkaitan dengan sistem hidrolik ataupun prinsip Pascal, okey, tekanan pada omboh kecil sama dengan tekanan pada omboh besar. Okey, yang ni boleh highlight kat sini ya. Okey, yang ni adalah dia punya rumus dia. Okey, rumus dia. Okey. So, daya input bahagi dengan luas omboh kecil. Okey, kita tahu rumus tekanan. Tekanan sama dengan daya bahagi dengan luas permukaan. Okey, so daya input, daya yang dikenakan. Okey. Yang ni, okey, daya yang dikenakan. Okey, bahagi dengan luas omboh kecil. Okey, luas omboh kecil adalah 2 cm persegi. Okey, sama dengan daya output bahagi dengan luas omboh besar. Okey, kita nak ambil daya output dia, kita nak cari daya output. Okey, bahagi dengan luas omboh besar. Nampak? Luas omboh besar adalah 100 cm persegi. Okey, kita sambung yang ni. Okey, jadi bila kamu nak cari daya output dia, okey, kamu carilah. Okey, 10 bahagi 2 dapat 5. Okey, 10 bahagi 2 dapat 5. Lepas tu darab dengan 100 cm persegi. Ni saya tak mau tunjuklah jalan kira ni, ini matematik. Okey, so daya output dia adalah 10 Newton darab 100 cm persegi. Ini di atas. Okey, bahagi dengan 2 cm persegi dapat 500 Newton. Jadi daya yang dikenakan dekat sini adalah 500 Newton. Okey, walaupun sini daya dia kecil, tapi bila kat sini dia menghasilkan 500 Newton. Besar kan? Okey, sebab apa? Sebab tekanan dekat sini tinggi. Sebab tu dia boleh lift up ataupun angkat beban tu. Okey, kena ingatlah tekanan pada omboh kecil sama dengan tekanan pada omboh besar. Okey, tekanan adalah daya bahagi dengan luas. Okey, apa boleh carilah. Okey. Okey, seterusnya aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Okey, sistem hidrolik diaplikasikan untuk melakukan kerja berat dengan menggunakan daya yang kecil. 3 contoh dia adalah jet hidrolik, okey, brake hidrolik dan juga kerusi rawatan gigi. Okey, bila kita duduk dekat sini, doktor tekan jet kan?
Itulah hidrolik tu. Ataupun dekat katil hospital sama juga. Okey. Okey, sekali kita tengok satu-satu. Okey, sistem jet hidrolik. Okey, yang ni kamu boleh tengok muka surat 224 dalam buku teks lah. Okey. Sistem jet hidrolik digunakan untuk mengangkat beban berat seperti kereta di bengkel membaiki kereta. Bisa tengok kan? Okey. Dalam sistem jet hidrolik, tuas ditolak ke bawah dan ke atas secara berulang-ulang untuk menolak ombak besar yang terbeban ke atas dengan injak pelepas tertutup. Okey, dia ada dia punya ni sini. Okey. Sebaliknya, apabila injak pelepas terbuka, ombak besar yang berbeban akan turun kembali ke kedudukan asal. Dia guna prinsip ni je. Okey, dia jek. Lepas tu kereta tu terangkat. Okey. Okey, ni dia punya kerja dia. Okey, ni tuas. Tuas ni yang kita pijak tu lah. Okey, kita pijak. Okey, ombak kecil tu akan bagi apa? Bagi tekanan dalam ni. Okey, so takungan cahaya tu akan mengalami tekanan. Okey, dia akan masuk ke sini. Okey, so dia akan naik. Okey, injak pelepas pula kita nak lepaskan beban tu. Okey. Ni dia punya sistem jet hidrolik. Okey. Okey, operasi sistem jet hidrolik untuk menambah ketinggian ombak besar yang terbeban. Okey. Ni ombak besar. Okey, kita ada beban kat dia. Contohnya kereta. Okey, tuas ditolak ke bawah dengan injak pelepas tertutup. Injak pelepas tertutup. Injak A tertutup. Okey, dan juga injak B terbuka. Okey, maksudnya bila kita pijak tuas ni, okey, ombak kecil mengenakan tekanan ke atas cecair. Okey, dia bagi tekanan. So, injak A tertutup, injak pelepas pun tertutup, tapi injak B terbuka. Cecair memindahkan tekanannya ke ombak besar berbeban lalu menolaknya ke atas. Okey, tekanan dari sini akan dialirkan masuk ke sini. Okey, akan pergi ke injak B. Okey, injak B akan alirkan tekanan. So, dia akan menolak ombak besar. Naik. Okey, ni kalau kita nak menambah ketinggian ombak besar, kita nak angkat kereta. Okey. Kalau B pula, mengekalkan ketinggian atau kedudukan ombak besar. Okey. Tuas ditolak ke atas, maksudnya kita nak kunci dia lah. Okey, tuas ditolak ke atas. Kalau tadi, kalau kita nak buat naik dia, kita tolak ke bawah. Okey, kalau kita nak stay dia, bagi dia stay tu. Okey, tuas ditolak ke atas. Cecair dari takungan. Okey, cecair dari takungan mengalir ke bawah ombak kecil melalui injap A yang terbuka. Okey. So, kalau yang ni, cecair dari takungan mengalir ke bawah ombak kecil melalui injap A akan terbuka. Okey. Tekanan cecair yang tetap dikenakan pada ombak yang besar untuk mengekalkan kedudukan ombak besar. Okey, kedudukan ombak besar dikekalkan. Maksudnya dia tutup injap B, dia buka injap A. Dia nak bagi orang kata apa? Tekanan dalam ni sama. Okey. Seterusnya, menurunkan ombak besar kembali kedudukan asalnya. Okey. Jadi, injak pelepas dibuka. Okey, tuas ni kita tak kacau. Okey, injak pelepas dibuka. Injak A terbuka. Injak B tertutup. Okey, so bila injap A terbuka, okey, dia akan cecair akan mengalir kat sini. Okey, lepas tu takungan cecair pun akan nampak dia punya takat dia tu, cecair dia meningkat. Okey, kalau ni takat dia kat sini kan. Okey, sebab dia dah cecair tu mengalir kat sini. Okey, tapi kalau dia nak kembali ke bentuk asal, injap A akan terbuka. Okey, cecair akan masuk kat sini dan akan menyebabkan injap pelepas dibuka. Okey, cecair bendalip akan masuk kat sini, iaitu ombak besar mengenakan tekanan ke atas cecair di bawahnya. Dan sebab injap B tertutup, okey, tekanan hanya dekat sini dan dekat sini. Okey, cecair ini mengalir balik ke dalam takungan cecair melalui injap pelepas. Dibawa sini balik. Ombak besar kembali ke kedudukan asalnya. Okey, tadi duduk di atas. So, lah ni dia turun ke bawah. Okey, setakat ni ada soalan tak? Kita banyak dua dah.
jack hidrolik. Okay, macam mana kita nak mengangkat dia. Okay, kita nak angkat beban. Okay, kita nak angkat beban naik atas. Ni angkat beban naik atas. Ni kita nak bagi dia stay. Okay, lepas tu kita nak lepaskan dia. Okay, boleh rujuk muka surat 225 dalam buku teks. Okay, tak ada soalan? Okay, tak ada soalan? Okay, kita nak pergi kepada sistem brake hidrolik. Okay, yang ni kita guna dekat dalam kereta. Okay, brake hidrolik lazimnya digunakan untuk memperlahankan atau memberhentikan kenderaan beroda seperti kereta yang bergerak. Okay, yang ni adalah hydraulic disc brake system. Okay, ni kita tengok apa jadi kat situ. Okay, yang ni adalah dia punya gambaran dia. Okay, boleh tengok muka surat 226. Okay, jadi yang pertama, okay, pedal brake yang ditekan menolak omboh silinder utama ke dalam dan mengenakan tekanan ke atas minyak brake. Okay, kita tekan brake. Okay, kita tekan brake. Okay, so brake tu akan mengenakan tekanan pada takungan minyak brake. Okay, yang kedua, tekanan ini dipindahkan secara seragam oleh minyak brake melalui pipe logam ke silinder brake pada roda depan dan belakang. Okey, nampak tak ni? Okey, dia akan pindahkan tekanan kat sini. Okey. Okey, yang ketiga, tekanan ini menolak omboh dalam silinder brake yang menolak pad brake lalu tertekan ke atas piring keluli pada brake cakra. Okey, bila tekanan dah sampai kat sini, okey, brake silinder ni, silinder brake ni, okey, dia akan menolak pad brake. Okey, dia akan tolak pad brake. Okey, lalu tekan ke atas piring keluli. Okey, yang ni dia akan tolak bagi rapat. Okey, piring keluli dipasang pada roda depan. Okey, daya geseran antara pad brake dengan piring keluli memperlahankan atau memberhentikan putaran roda depan. Okey, kalau kita tekan brake, okey, tekanan akan dikenakan pada takungan minyak brake. Okey, tekanan tu akan dipindahkan ke pipe logam. Okey, sampai dekat silinder brake. Okey, silinder brake akan kena dekat piring keluli. Okey, dua-dua ni akan kena dekat piring keluli dan dia akan memperlahankan tayar depan. Okey, kalau brake gelendong dekat roda belakang, okey, kamu boleh tengok nah. Okey, bila kita tekan, okey, kita tekan kat sini. Okey, tekan sama juga dia punya prinsip dia. Okey, tekanan akan kena dekat takungan minyak brake. Okey, tekanan tersebut akan dibawa masuk ke sini. Okey, lepas tu akan pergi ke silinder brake. Okey, silinder brake. Okey, tekanan ini menolak omboh dalam silinder brake yang menolak kasut brake lalu menekan pelapik brake pada brake gelendong. Okey, kasut brake. Nampak? Okey, silinder brake ni, dia prinsip dia sama je, cuma gambar dia berbeza. Okey, daya geseran antara pelapik brake dengan gelendong brake memperlahankan atau memberhentikan putaran roda belakang. Okey, bila tekanan sampai dekat sini, okey, dia akan kena dekat kasut brake. Okey, kasut brake pun akan menyebabkan pelapik brake dan gelendong brake. Okey, dia orang kata apa, dia kena kat tepi ni, so dia akan memperlahankan tayar belakang. Okey, kalau tayar depan kita guna brake cakra. Okey, kalau tayar belakang brake gelendong. Okey, dan dia berlaku pada masa yang sama bila kita tekan pedal brake ni. Okey, bila kita tekan pedal brake, tekanan akan dikenakan pada takungan minyak brake. Okey, dia akan bawa pergi ke brake gelendong dan juga pergi ke brake cakra. Okey, dia prinsip dia sama je. Bila dia dapat tekanan, silinder brake akan kena dekat sini. Ni pun kena kat sini. Okey, lepas tu tayar depan slow. Okey, sama juga tekanan nak masuk kat sini, kena kat silinder brake. Okey, dia akan touch kasut brake dan juga pelapik brake. Okey, lepas tu dia akan memperlahankan atau memberhentikan tayar belakang. Okey. Jadi ni boleh tengok dalam konteks sama saja. Okey. Okey, seterusnya kerusi rawatan gigi. Okey, operasi kerusi rawatan gigi dihubungkan ikat dengan sistem hidrolik.
Okey, kamu boleh tengok muka surat 226. Okey, macam mana sistem hidrolik itu digunakan dalam kerusi rawatan gigi. Okey, kamu boleh scan QR code tu. Okey, boleh tengok macam mana kerusi rawatan gigi tu. Sama aja prinsip dia bawah ni. Okey, dia guna hidrolik iaitu menggunakan tekanan. Okey. Okey, so hari ini setakat itu sahaja. Okey, berkaitan dengan prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal ni okey, dia berkaitan dengan tekanan. Okey, berkaitan dengan tekanan. Okey, jadi kalau kata tekanan tu dalam sistem tertutup, okey, tekanan tu sama pada semua arah. Tak kiralah dia kecil ke, dia besar ke, okey, tekanan dia sama. Okey, dia punya aplikasi dia adalah jet hidrolik. Okey, lagi apa? Kerusi, okey, kerusi rawatan gigi dan juga brake hidrolik. So kamu kena tahu lah macam mana prinsip kerja jet hidrolik, macam mana prinsip ataupun fungsi brake hidrolik tu. Okey, dan juga kerusi rawatan gigi. Okey. Okey, ada soalan? Ada soalan? Jadi, kalau nak ingat dia, prinsip Pascal ni berkaitan dengan pressure ataupun tekanan. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, buka buku aktiviti. Buka buku aktiviti. Muka surat 81. Okey, muka surat 81. Tekanan dalam bendalir. Okey, gariskan jawapan yang betul. Soalan nombor 1. Okey. Berdasarkan prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan pada bendalir di dalam bekas apa? Tolong jawab. Jawab sama-sama. Bekas tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah. Okey, soalan B. Cecair yang paling sesuai digunakan di dalam sistem hidrolik ialah air ke minyak? Sebab apa minyak? Sebab apa bukan air? Karbo. Dia padat ya. Dia padat, dia boleh menghasilkan tekanan yang lagi tinggi daripada air. Okey, soalan C. Untuk membolehkan jet hidrolik mengangkat beban yang lebih berat, luas permukaan ombak besar perlu ombak besar yang ni. Kalau kita nak angkat beban yang lebih berat, bahagian ombak besar ni, luas permukaan dia mesti lagi ditambahkan. Lagi besar, dia kena lagi besar. Okey, soalan D. Menambahkan luas permukaan ombak besar akan menghasilkan daya yang lebih. Kalau kita bagi besar, ombak besar ni, so daya dia lagi besar. Okey, nombor 2. Tandakan raih aplikasi prinsip Pascal di bawah. Okey, A tu apa dia? Kapal selam kan? Kapal selam apa prinsip dia? Dia apa? Tekanan juga. Tapi dia bukan prinsip Pascal. Okey. B. Ya. Lagi? Jawapan dia apa? B. Yalah, B lagi.
C lagi. F. Ya, B, C dan F. Okey, kalau kapal terbang? Kapal terbang dia guna prinsip satu lagi, prinsip Bernoulli. Okay, so jawapan dia B, C dan F. Okey. Soalan objektif SPM practice. Okey, soalan nombor 1, muka surat 84. Soalan nombor 1. Pelajar 1 menunjukkan ubat gigi yang keluar selepas tiub dipicit. Okey, apakah prinsip yang sesuai untuk menerangkan situasi di atas? Prinsip Pascal, prinsip Bernoulli, prinsip Archimedes, prinsip keabadian momentum. Dia dalam ubat gigi tu dia adalah sistem tertutup, betul? Kita tutup dia punya mulut dia tu kan. Okey, bila kita buka, kita tekan dia. Okey, so dia adalah prinsip Pascal. Okey, yang kedua. Raja 2 menunjukkan pemindahan tekanan berdalir di dalam bekas tertutup. Okey, so A dia 30 cm persegi. Okey, A1. Okey, kamu boleh tengok yang ni lah. Ni. Ni. Okey, berapakah daya yang mesti dikenakan ke atas omboh kecil bagi mengangkat objek 120 Newton di atas omboh besar? Okey, daya input dia. Okey, daya input kita tak tahu. Okey, daya input tak tahu. Okey, luas omboh kecil adalah 30. So, daya input bahagi dengan 30 sama dengan 120 bahagi dengan 60. Okey, kamu dah buat apa? Okey. So, kita ambil 120 bahagi dengan 60 darab dengan 30. Okey. 120 bahagi 60 darab 30. Dapat? Dapat? Okey. Dapat 60. Okey, boleh try balik guna rumus ni. Okey. Luas omboh kecil. Okey, luas omboh kecil dia 30. So, 120 bahagi 60 darab dengan 30. Kamu akan dapat 60 Newton. Okey, soalan 3. Raja 3 menunjukkan satu contoh aplikasi sistem brek hidrolik dalam kenderaan. Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku apabila pedal brek ditekan? Pedal brek ditekan. Apa jadi? Adakah A, B, C ataupun D? Okey, start. Apa dia tu? Brek Brek. Okey. Ni. Apa jadi? Kalau kita tekan pedal brake, apa jadi? A, B, C, D. Tenaga dipindahkan secara seragam ke silinder brake pada roda. Betul. Jawapan dia A. Okey. Soalan 4. Antara berikut yang manakah menggunakan prinsip Pascal? Penyedut minuman, kapal selam, kerusi rawatan gigi ataupun kapal terbang? C. Kerusi rawatan gigi. Okey. Prinsip Pascal. Okey, so prinsip Pascal ni berkaitan dengan tekanan. Nama dia pun Pascal, P kan? P untuk pressure. Pascal, pressure tekanan. Okey, prinsip dia cerita kalau dalam satu sistem yang tertutup, tekanan dalam bendalir ni adalah sama. Okey, tak kira lah saiz dia kecil ke besar ke, tapi tekanan ni adalah sama. Okey, dia punya aplikasi dia, prinsip Pascal ni adalah sistem hidrolik, okey, jet hidrolik dan juga kerusi rawatan gigi. Okey. Kalau operasi hidrolik ni dia tekan kat sini, okey, tekanan akan dipindahkan melalui bendalir dan dia akan angkat omboh besar.
Okey, kalau jet hidrolik pula, inilah sistem hidrolik ataupun jet hidrolik ni. Okey, sama macam ni dah. Okey, kalau brake hidrolik pula, ni, gambar ni. Okey, bila kita tekan brake, pedal brake, okey, lepas tu tekanan akan dikenakan dekat takungan minyak brake. Okey, dia akan dipindahkan, tekanan akan dipindahkan secara seragam ke tayar depan dan juga ke tayar belakang. Okey, dia akan dipindahkan ke silinder brake dekat tayar depan dan juga silinder brake pada tayar belakang. Okey, last sekali kursi rawatan gigi, samalah. Dia punya prinsip tu sama kat bawah ni. Okey, kalau kata kursi rawatan gigi tu kamu boleh tengok, boleh scan dekat QR code tu dekat muka surat 226 dalam buku teks tu ada lah. Okey, dia macam mana dia menerangkan aplikasi sistem Pascal dalam kerusi rawatan gigi. Okey. Okey, so hari ini setakat tu sahaja.